dapat gunakan waktu weekend ni dengan banyak perkara-perkara yang insya-Allah boleh bawa bisnes kita, hidup kita ni grow lebih besar lagi insya-Allah. Okay, so hari ni, pagi ni saya live, saya ada satu tajuk khas spesifik untuk anda dan saya dapati inilah punca kegagalan ramai orang bila dia tak faham tentang betapa pentingnya sebenarnya. Kita ni sebenarnya bukannya nak pergi cari rezeki. Okay? Kita bukan nak cari rezeki. Kita bukan nak pergi cari duit. Kita bukan nak pergi mencari sara hidup. Okay? Perkara yang paling mencabar adalah untuk nak kejar duit. Itu benda yang paling mencabar. Dan kesilapan saya satu ketika dulu adalah bila bisnes kita hanya fikir tentang bila kita jual barang, produk, servis masa tu. Apa yang saya fikir ketika itu, kesilapan saya adalah saya fikir saya hanya nak duit. Saya pentingkan benda tu. Tapi menyebabkan benda tu dia adalah sangat mencabar, sangat susah untuk nak dicapai. That's why lah kenapa kita tak boleh menggunakan konsep cari rezeki, cari duit. Tetapi perkataan yang paling, saya dapati perkataan yang paling tepat adalah menjemput rezeki. Menarik rezeki datang. Nak kejar tak boleh. Tetapi apakah benda yang patut kita buat? Cara kita berfikir, cara kita bekerja, niat kita, macam mana benda tu kita boleh betulkan dan dia akan menarik lebih banyak keberkatan, lebih banyak rezeki akan datang dalam hidup kita semua insya-Allah. Okey? Dan tajuk pagi ni pun saya rasa adalah tajuk yang sangat menarik, tajuk yang sangat saya rasa boleh bantu anda bina satu perspektif yang betul. Dan saya nak beritahu anda pagi ni adalah tentang 5 perkara yang usahawan tak perasan dia buat menyebabkan rezeki dia bocor dan menyebabkan walaupun dia dah lama berniaga, dia masih lagi tak capai 1 juta pertama. Jadi, siapa yang dah ready untuk dengan topik ni, sila komen kat situ dah ready. Okay? Ataupun anda juga boleh komen, saya jutawan 2020. Saya jutawan 2020. Tak salah langsung untuk jadi kaya di dunia. Tak salah langsung untuk ada banyak duit. Tak salah untuk ada banyak harta. Selagi ia digunakan untuk memberi manfaat kepada ramai orang. Okay? So sebelum saya nak bagi tajuk ni juga saya teringat quotes ataupun ayat daripada mentor saya, Dr. Haji Azian Osman. Dalam kelas baru ni nak ubah hidup 2020. Apa yang dia cakap adalah, mustahil kita miskin sedangkan kita ada Allah Ta'ala yang maha kaya. Mustahil kita miskin sedangkan kita ada Allah Ta'ala yang maha kaya. Masalahnya adalah kadang-kadang fikiran kita yang miskin. Cara kita berfikir yang cara berfikir miskin. Kita pentingkan diri. Kita tak fikir pun tentang mak ayah kita di kampung, yang kita belum hantar pergi haji, belum hantar pergi umrah, yang kita tak bagi duit belanja. Dan kemungkinan juga ada benda yang kita pinjam duit dia sampai sekarang masih lagi kita tak bayar. Dan kita masih lagi berfikiran yang sangat worse, berfikiran yang sangat bengong saya rasa bila kita kata, aku tak boleh kaya, aku tak payah kaya. Alah, lagipun kaya ni nanti jahat. Alah, macam dalam drama swasta tu, dalam cerita Hindustan, kaya jahat, kaya bunuh orang, kaya menindas orang. Kita banyak dimomokkan dengan perkara macam tu sehingga kepala otak kita, mindset kita jadi miskin dulu. Kemiskinan bermula daripada mindset. Sedangkan tubuh badan kita, jari cukup, tangan cukup, tenaga ada. Allah Ta'ala limpahkan lagi rezeki, dapat lagi makan, minum, dapat lagi bergerak. Tetapi minda kita yang miskin. That's why saya nak bagi tahu anda 5 punca utama kenapa usahawan ni mengalami kebocoran rezeki dan kenapa dia masih lagi tak berjaya capai 1 juta pertama dia. Okay? So ini yang saya nak beritahu anda. Saya tak nak anda berfikiran macam tu sedangkan anda ada banyak sangat, terlalu banyak tanggungjawab. Terlampau banyak tanggungan anda. Jadi saya nak minta anda sebelum kita meneruskan lagi, seperti biasa saya nak anda bantu saya untuk tekan button share. Please. Kita nak meramaikan insya-Allah usahawan-usahawan di Malaysia ni, usahawan yang kaya, berjaya, guna apa yang dia ada untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan di akhirat insya-Allah. Kita ada terlalu ramai
orang yang nak belajar, pergi masuk tahfiz, pergi masuk sekolah, melanjutkan pelajaran ke universiti tetapi tidak ada duit. Inilah tanggungjawab kita dalam masyarakat kita nak bantu. Dan please tolong saya nak anda, bila anda dengar ni, saya harap dia punya output dia adalah anda akan buat bisnes ni bersungguh. InsyaAllah. Dan anda akan mencapai satu demi satu kejayaan. Saya minta anda please tekan button share. And please tag sekurang-kurangnya, wajib anda tag sekurang-kurangnya 3 orang kawan anda. Kalau anda nak ilmu ni berkat, ilmu ni berkembang, ilmu ini anda dapat manfaat, itulah anda sepatutnya kena buat. Tag sekurang-kurang 3 orang kawan dan please tekan button share. InsyaAllah, bila anda bantu ramai orang, anda sendiri pun akan dapat banyak bantuan daripada Allah SWT, insyaAllah. Okay, boleh saya teruskan? So please tolong dengar live ni betul-betul. Kalau anda rasa hidup anda sangat penting untuk menjalankan tanggungjawab anda, menjalankan tanggungjawab hidup dan diri anda, saya rasa anda patut dan anda wajib untuk dengar benda ni. Please jangan ke mana-mana, jangan abaikan benda ni. Saya nak anda dengar betul-betul. Okay? So saya nak pergi pada poin pertama. Kenapa ramai yang usahawan ni kebocoran rezeki dan kenapa dia masih lagi tak jadi jutawan? Poin saya yang pertama. Okay? Poin satu yang pertama. Poin dia adalah buat sesuatu tak rasa ia penting untuk hidup dan mati. Nombor satu, dia buat sesuatu tapi dia tak rasa benda tu penting untuk hidup ataupun mati dia. Faham ni? Dia macam tu, ibarat macam ni tau. Kalau ada orang letakkan pisau kat tengkuk kita dan dia suruh buat sesuatu, dan kalau kita tak buat, mungkin nyawa kita melayang. Adakah anda rasa anda akan buat benda tu? Seperti benda tu macam ibarat, dia ni sangat penting. Dia melibatkan live or die. So kebanyakan orang, dia buat sesuatu tu, dia tak rasa benda ni penting untuk hidup dan mati dia. Saya faham, bukan nak meletakkan mati tu keutamaan anda dalam hidup. Saya faham. Tapi meletakkan persediaan untuk mati itu penting. Ramai sangat orang yang tak sedar benda tu. Yang dia tak ingat bahawa kalau dia meninggal, especially kita ni sebagai Muslim, kalaulah anda meninggal hari ini dan anda ada terlampau banyak hutang dan ia tak dapat dibayar, adakah anda rasa di akhirat anda berkesempatan untuk ditempatkan di syurga Allah? Nescaya tidak, tuan-tuan. So, jadi kita nak buat sesuatu tu, dia adalah anda rasa setiap benda yang anda buat adalah penting untuk hidup dan mati anda. Kita ada rukun Islam ada 5. Okay? Rukun yang keempat dan 5, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, adalah benda yang melibatkan wang, melibatkan duit. So, kalau kita tak betul buat ianya secara bersungguh, kita mati tu sia-sia, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita mati sia-sia. So saya nak anda buat sesuatu tu penting sangat. Anda nak buat marketing pagi ni. Kalau aku tak buat ni, kalau aku meninggal tiba-tiba, anak bini, keluarga aku menanggung hutang. Mungkin sepatutnya orang ketika kita meninggal, mereka berdoa. Tetapi oleh kerana kita tak buat betul-betul, waris kita, keluarga kita sumpah serana di atas kubur kita. Sebab kita meninggalkan hutang yang terlalu banyak. So saya nak anda dengar ni betul-betul. Kita tak nak mati dalam keadaan berhutang yang sangat teruk. So please dengar and please tekan button share kalau anda rasa setiap benda yang anda buat ni adalah sangat penting untuk hidup ataupun mati anda. So ramai orang yang tak take serious benda ni. Ramai orang yang rasa macam alah biasa je, alah penting. Kaya tu macam boleh kaya, boleh tak. So tak, saya rasa anda kena buat satu keputusan, decision. Terlampau banyak juga hari ni orang yang tidak bertanggungjawab dalam hidup. Anda bayangkan siapa nak tahu apakah salah satu point yang dia menjadi satu breakthrough dalam hidup saya? Siapa yang nak tahu ni? Please tolong komen kat situ, nak tahu. Okay? Salah satu benda yang saya rasa hidup saya sangat berubah, point ni saya ada beritahu dalam kelas saya baru ni. Saya tak pernah beritahu lagi dalam FB Live. Kalau anda rasa penting, kalau anda rasa ianya anda nak tahu apakah perkara tu, dan ianya merubah banyak sangat hidup saya. Dulu saya terlampau susah. Sales sekejap masuk, sekejap tak. Kan? Kadang-kadang sale masuk banyak dan dia tiba-tiba keluar bocor macam tu je. Macam tu je bocor dia. Sebab bila kita tak ambil berat point ni, satu perkara yang penting ni, saya nak anda dengar betul-betul. Inilah kecuaian ramai orang termasuk saya dulu.
So please tolong dengar betul-betul. Jangan ke mana-mana. Saya nak anda dengar. Kalau ini sangat penting demi hidup dan mati anda kena dengar. Supaya hidup anda tidak dalam keadaan yang sia-sia. Mati dalam keadaan dilaknat. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Saya nak anda dengar betul-betul. Okay. Salah satu breakthrough saya adalah bila saya rasa hutang tu penting untuk saya settlekan. Sebab ia melibatkan doa orang. Orang yang kita berhutang tu adalah, kalau kita tak bayar, orang itu akan menjadi orang yang teraniaya. Anda kena ingat, salah satu doa yang dimakbulkan adalah doa orang yang teraniaya, tuan-tuan. Puan-puan semua ni, saya nak anda dengar. So, bila mereka ni teraniaya, mereka ni akan berdoa. Mereka ni akan berdoa yang, Ya Allah, dia ni tak bayar hutang aku. Kalau apa dia buat, Ya Allah, kau jangan buat dia jadi. Jangan bagi dia berjaya. Bagi dia gagal. Macam. So, bila saya dapati benda tu, betul juga tu. So, saya betul-betul terus structure. Masa tu saya adalah hutang tak ada banyak, tapi adalah kepada beberapa individu. So, apa saya buat? Saya contact dia. Saya terus buat satu macam proposal. Boleh tak saya nak bayar hutang ni banyak ni? Saya perlukan 10 bulan. Saya bagi 10. Setiap bulan saya akan bank in. Saya ambil berat benda tu. Saya betul-betul works on it masa tu. Pada benda tu. And then, apa yang berlaku adalah rezeki masuk, kita dapat simpan. Anda kena ingat problem kebanyakan bisnes adalah duit masuk tapi dia tak stay. Duit masuk tetapi tidak ada baki setiap bulan. Itu masalah orang berniaga. Berniaga dah bertahun tapi akaun dia tak ada duit. Bila tanya mana? Entahlah, saya pun tak tahu mana pergi tu itu. Itulah kebanyakan masalah ramai orang. Sebab dia tak settlekan benda tu. Apa yang dia buat, dia tak fikirkan benda tu adalah seperti hidup dan mati dia. So saya nak anda dengar ni betul-betul. Kalau anda tak nak dengar pun tak apa, anda boleh keluar. Kalau anda rasa tak penting, dan anda jangan salahkan saya atau sesiapa dalam hidup anda kalau berlaku sesuatu yang buruk pada penghujung hidup anda ataupun ketika ni. Sebab tugas saya adalah menyampaikan. Tetapi tanggungjawab anda untuk mendengar, anda tak nak buat. Okay, please tolong dengar betul-betul. Please tolong siapa yang belum share, tolong share. Supaya lebih ramai orang boleh dengar dan boleh tahu poin-poin yang penting saya cakap ni. Kalau anda rasa hari ni anda ada teringat siapa yang anda berhutang, anda structurekan cepat-cepat bagaimana anda boleh bayar dia secara sikit-sikit dan beri komitmen. InsyaAllah doa dia tu penting. Ya Allah, dia dah bayar hutang aku. Berikanlah dia kejayaan. Aku nampak dia nak berubah. Kau ubahlah hidup dia jadi lebih baik, Ya Allah. Tu doa daripada orang yang kita hutang tu tadi. Boleh faham ni? Okey, poin yang kedua. Okey. Poin yang kedua adalah, siapa nak tahu poin yang kedua? Kenapa ramai orang rezeki dia bocor dan dia tak capai pun 1 juta pertama dia? Poin yang kedua adalah dia tak bersedia untuk memberi usaha macam ni. Dia tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk nak capai impian tu. Dia tak berusaha bersungguh-sungguh untuk capai. Ni poin saya yang kedua. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk capai impian tu. Bermaksud, kita ni bila nak capai satu impian, kan, anda tak boleh buat benda yang sama untuk dapatkan hasil yang berbeza. Dengar, anda tidak boleh nak capai sesuatu yang berbeza dengan usaha yang sama. Macam contoh dia kata, saya buat macam ni you punya marketing tahun ni. Macam tahun lepas lah. Target macam mana? Target tahun ni 4 kali ganda daripada tahun lepas. Anda tak boleh. Anda tak layak pun. Allah Ta'ala bukan beri apa yang nak anda nak. Dengar. Allah Ta'ala tidak beri apa benda yang anda nak. Allah Ta'ala beri apa yang anda layak. Itu masalahnya. Ramai orang nak benda tu, tapi dia tak layak pun sebab dia tak usaha betul-betul. Dia tak betul-betul gunakan setiap masa, setiap minit dia, setiap jam dia untuk usaha sungguh-sungguh untuk nak capai matlamat dia. Faham ke faham ni? Saya berdiri pagi ni, sepatutnya saya tak buat live pagi ni. Patutnya boleh je ada tim saya. Tapi saya fikir pagi ni ada poin yang sangat penting yang saya fikir daripada malam tadi. Saya kata saya kena sampaikan sesuatu kepada anda. Saya takut bila anda tak tahu benda ni, hidup anda masih lagi tak berubah. Ramai sangat kita dapat PM yang bisnes dia stuck, kan?
hidup tak bahagia, tak tenang. Ada yang pernah rasa sangat stres sampai dia nak buat sesuatu yang buruk dalam hidup dia. So saya rasa saya adalah orang yang bertanggungjawab untuk nak sampaikan supaya hidup anda ni anda boleh upgrade dia. Okay? Betul tu Puan Nani Yaakob. Allah Ta'ala tengok usaha kita. Allah Ta'ala tak tengok kepada hanya sekadar niat. Tapi Allah Ta'ala tengok hamba dia ni, kau ni bersungguh ke? Kau ni buat betul-betul ke? Kan bangun pun lambat, pagi bangun lewat. Konon-konon acah-acah nak berjaya, tapi bangun pagi lambat. Kan? Solat subuh pun lalai, hujung-hujung. Patut nak berjemaah 2 rakaat je. Kita rasa macam, ya Allah payahnya lah nak ke masjid tu. Payah benar-benar. Melayan bisikan biawak, alah semain kat rumah je. Semain kat rumah pun melayan lagi biawak. Tidurlah dulu. And then bangun 7 suku. Waktu pun dah habis. So, tapi minta macam-macam perkara minta. Minta nak kaya, minta nak senang, minta nak itu, minta yang ni. Tapi, habuk pun tak ada. Faham ke faham ni? So, saya nak dengar betul-betul. Nak dengar FB Live pun tak ada disiplin nak tengok. Tak ada effort untuk nak tengok. Tak berusaha sungguh-sungguh untuk nak dengar. Walaupun hanya sekadar dengar je. Kejap keluar, kejap masuk. Kejap note nantilah, balik nantilah, baru kita tengok live ni. Belum tentu. Mungkin, kemungkinan besar saya akan delete live ni. Sebab saya tak suka. Okay? Saya tak suka anda bertangguh, anda melewat-lewatkan kejayaan. Okay? Saya tak suka macam tu. Faham ke faham ni? Okay. Baik, dengar sini. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kenapa ramai usahawan yang rezeki dia bocor, masih lagi tak capai jutawan. Poin saya yang ketiga adalah tak ada disiplin diri. Tidak ada disiplin. Ini poin yang keempat. Okay, tidak ada disiplin. Okay, apa maksud disiplin tu? Tak uruskan masa dengan betul. Macam semalam tau. Semalam saya cakap, kalau kita makan semalam, ni story semalam. Kalau kita makan, katalah mak kita masak. Boleh ke saya nak story ni kejap supaya anda betul-betul faham. Ramai orang tak sedar benda ni. Termasuk saya dulu. Pagi ni banyak poin saya adalah poin yang kesedaran saya tau. Realization saya beberapa tahun yang lepas. Yang menyebabkan kenapa hidup saya jadi berubah. Dan benda ni bila saya beritahu kepada anak murid saya, hidup mereka juga berubah. Poin dia macam ni. Kalau mak kita masak, saya kata macam semalam lah. Masa malam mak saya masak. Sebab ada tetamu datang. So saya pun pergi ke rumah mak. Anda bayangkan ni, mak kita dah susah payah lah masak daripada pagi. Pergi pasar segala bagai. Then, kita makan tak habis. Ni dah makan ni, dah ambil lauk, ambil nasi semua. Anda cuba bayangkan, anda makan tu tak habis. Anda biarkan membazir macam tu je. Itu istilah dalam Islam dia panggil kufur nikmat. Okay? Kufur nikmat. Ada nikmat tapi dia tak gunakan sebaiknya. Dan ramai orang, termasuk saya dulu, saya tak perasan sebenarnya. Masa yang Allah Ta'ala bagi tu kan nikmat. Masa ni Allah Ta'ala bagi kita masa. Setiap orang ada masa 24 jam. Tapi kita tak gunakan masa. Kita tak uruskan masa tu. Kita buang masa terkangkang, tak tahu nak buat apa. Macam pagi-pagi macam ni. Kalau pagi ni anda bangun, anda tak tahu nak buat apa, anda ada masalah besar. Itu dipanggil kufur nikmat juga. Allah Ta'ala bagi rezeki dalam bentuk masa. Kita lupa masa tu, komoditi ni, masa ni adalah komoditi, adalah rezeki. Tapi kita bazirkan masa tu. Itu pun kita panggil dia kufur nikmat. So apakah balasan bagi orang kufur nikmat? Hidup jadi tak tenang. Hidup rasa masa terlampau pendek. Rasa macam tak sempat nak buat apa-apa. Tak capai apa-apa dalam hidup. Itulah masalah dia. Sebab dia kufur nikmat masa. Tidak ada disiplin dalam uruskan masa dan hidup. Kalau anda tak boleh nak disiplin uruskan masa anda, hidup anda, ada banyak sangat benda anda tidak akan capai. Saya garanti benda tu. Dulu saya pun sama buat silap. Pagi bangun lambat, dan tak tahu nak buat apa. Buang masa tengok TV, tengok video kat YouTube, tengok movie. Saya lupa saya ada tanggungjawab yang besar. Saya lupa setiap benda yang saya buat adalah melibatkan hidup dan mati saya. Melibatkan hidup dan mati keluarga saya. Melibatkan hidup dan mati ramai orang. You all boleh faham ke faham ni? Dah share ke belum tu poin saya ni? Dah share ke belum live ni? Okay? Please share supaya ramai orang dapat tahu. Ramai orang juga nanti mendoakan anda. Disebabkan anda, mungkin anda share dia nampak
Dia doakan. Siapalah yang share ni tadi? Aku dapat banyak sangat point ni. Aku trigger bagi ni. So ya Allah, Kau berikanlah dia keberkatan. Keberkatan dalam hidup dia. Macam, siapa nak tu? Siapa yang nak? Siapa nak point lagi? Dah cukup kan point yang saya dah bagi yang ketiga kan? Dah cukup dah? Dah? Nak yang keempat? Macam tak aman nak yang keempat? Tak aman pun dah share ke belum? Tak ada pun dah bagi tahu saya kat situ dah share ke belum? Tak ada nak belanja love ke? Kan? Baru 3 point saya bagi dah berasap. Baru 3 point, insya-Allah kalau anda betul-betul go in detailskan benda tu, anda terus buat je. Pagi ni anda terus ambil telefon, angkat, and then message orang yang dah berhutang dengan dia. Aku nak bayar hutang kau ni. Aku nak structurekan dia. Berapa bulan aku boleh ambil dan aku akan bank in setiap bulan. Anda akan lihat hidup anda insya-Allah dia berubah terlampau banyak. Terlalu banyak insya-Allah. Dengan izin Allah, banyak benda yang anda nak akan tercapai. Tapi sekarang anda tak sedar, itulah sebenarnya halangan hidup. Itulah kenapa hidup anda masih lagi stuck. Itulah sebab kenapa bisnes anda masih lagi sangat-sangat teruk. Belum lagi masalah dengan pasangan. Saya ingat esok kalau anda nak, saya akan live sekali lagi bersama dengan wife saya. Saya ada satu tajuk yang menarik juga. Kenapa pasangan menjadi punca rezeki tu stuck? Kenapa pasangan hidup kita menjadi penghalang, menjadi punca kenapa rezeki kita tu terhalang? Siapa nak? Kalau besok saya live. Itu cerita lain tu. Nak cerita panjang lebar tu. Point saya hari ni, saya ada 5 point. Point saya hari ni adalah saya ada 5 point. Saya nak dengar betul-betul. So ramai orang halangan dia kat situ. Tak ada disiplin. Tak ada disiplin nak pergi belajar. Tak ada disiplin untuk nak upgrade knowledge dia. Sedangkan hari ni kita bertarung, kita berdepan dengan teknologi yang sentiasa berubah. Kalau kita tak upgrade, telefon ni pun, pagi tadi ada satu apps tau, saya nak guna. Tapi tak boleh, dia stuck. Saya try tak boleh. Saya fikir, agak-agak kenapa dia stuck? Boleh tak anda bagi tahu saya kenapa dia stuck? Kenapa dia masih lagi, kenapa dia tak boleh nak digunakan? Anda rasa kenapa? Lagi 8 minit saja masa saya. So saya check balik. Baru teringat, alamak, lupa nak update. Software ni nak kena update. Rupanya software ni nak kena update baru dia boleh guna. Habis tu kepala otak kita, adakah kita dah upgrade knowledge kita? That's why kenapa bisnes kita stuck. Sebab kita tak upgrade ni. Kita tak ada disiplin nak pergi kelas, nak pergi belajar. Kita dah buka dah kelas nak tarik pelanggan. Nak tarik pelanggan.com tu dah buka dah. Dah almost sebenarnya, saya nak beritahu anda, dah dekat 6,000 pendaftaran. Sikit lagi kita buka untuk 1,000 lagi dan kita akan tutup pendaftaran tu. Okay? So anda rugi besar. Kita 22 hari bulan dah dekat dah kelas. Saya pun tak sabar nak mengajar. Sebenarnya kelas tu dah start dah pun. Kita dah buat share Zoom. Okay, bagi anda yang mendaftar, kita dah start dah share Zoom. Daripada minggu lepas lagi dah start dah kelas tu. Okay? Belum tunggu kelas yang the real. Kita dah start secara online. 22 hari bulan nanti di Johor Bahru, 29 di Shah Alam. Setia City Convention Center di Shah Alam, 29. 22 kita di Persada Convention Center. Kita ambil tempat yang the best. Tempat yang bukan calang-calang untuk nak membantu anda, memberikan anda value, semangat, inspiration, teknik, strategi. Banyak benda kita nak bagi. Kan? Tu bila kita tak update macam, kenapa tak boleh guna? So point saya yang keempat. Siapa yang nak keempat? Yang keempat ni, dengar betul-betul. Jangan pergi mana-mana. Point saya yang keempat adalah, anda takut untuk gagal. Okay? Kenapa ramai orang rezeki dia tersekat? Apa sahaja tindakan dia buat, Allah, nanti fail lah. Alah kan, nanti macam mana kalau tak jadi ni? Alah, kalau aku fail, habis mesti semua. Ni dia punya ayat. Mesti semua orang keliling aku salahkan aku. Tuan-tuan, puan-puan, lebih bermaruah kita buat sesuatu dan gagal and kita learn something daripada kita tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa, di manalah maruah diri agak yang orang pun tak nampak. Orang tak nampak yang kita ni betul-betul lah bersungguh-sungguh. Itu poin saya yang keempat. Okay, takut kegagalan, jangan risau. That's why macam ni tau. Kegagalan tak boleh nak dielak. Saya nak bagi tahu betul-betul. Saya nak bagi tahu sekali lagi. Kegagalan tidak boleh dielak. Kegagalan adalah kita boleh minimumkan dia, kurangkan dia. Bak kata Jack Ma, saya ingat Jack Ma cakap. Jack Ma kata, kita belajar ni, kita ambil tahu banyak knowledge, kita sentiasa upgrade diri, pergi belajar, cari knowledge. Macam Jack Ma, berulang alik dulu daripada China, Silicon Valley. China, Silicon Valley. Selalu
Sebab dia nak pergi belajar, dia nak pergi explore something. So apa yang berlaku adalah, dia kata, kita pergi belajar bukannya nak mengelakkan kesilapan. Manusia mustahil dia nak elak kesilapan. Tetapi dia kata, bila kita melakukan benda tu dan gagal, kita tahu macam mana jalan keluar. Kita tahu bagaimana penyelesaian dia. Tu Jack Ma kata. Bukan untuk nak mengelakkan kesilapan. Tidak. Tetapi kita nak minimumkan. Yang kedua adalah untuk kita tahu jalan keluar bila kita lakukan silap tu. Macam, anda boleh dengar tak saya cakap ni? Anda faham ke faham ni? Please stay, jangan ke mana-mana. Dan pastikan anda dah tekan butang share tu. Tu butang share dekat sangat tu. Okay, dan saya juga nak anda komen kalau anda faham. Okay, anda tanya macam mana nak join kelas. Kalau anda yang nak join kelas kita, insyaAllah, anda boleh pergi ke website naktarikpelanggan.com. Berapa promo sekarang? Saya pun dah tak perasan dah sebab banyak team saya handle. Tapi promo kita sangat rendah untuk anak-anak belajar. Saya nak pastikan anda, saya tahu usahawan ni ramai yang hidup dia dah fail. Banyak sangat dia terhutang. Jadi, that's why kita bagi kat sini team saya tulis. Besok adalah hari last untuk promo kita. Tiket serendah RM40 je. Anda nak belajar pagi sampai petang ni. Lepas tu dah start kelas online ni, RM40 je. Apalah sangat dengan RM40 tu? RM40 je. Untuk nak mengubah hidup anda, insya-Allah. Faham ke faham ni? Poin saya yang kelima yang terakhir. Saya tak nak ambil masa anda terlampau lama. Tapi saya nak dengar ni betul-betul. You kena dengar ni betul-betul. Yang kelima adalah, kesilapan ramai orang kenapa hidup dia stuck, rezeki dia stuck adalah kerana dia rasa dia patut miliki banyak perkara dalam dunia. Dia rasa dia layak miliki banyak perkara dalam dunia. Dia rasa dia layak. Dan dia menyalahkan, saya pulang balik. Poin yang kelima adalah dia rasa dia layak miliki banyak perkara dalam dunia. So poinnya adalah macam ni. Dia rasa aku ni dah buat macam-macam. Aku dah buat tu buat ni. Tapi kenapa aku masih tak dapat? Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala tak adil, dia tak bagi aku? Kenapa dia bagi orang lain? Kenapa dia tak bagi pada aku? Kan? Dia rasa macam sangat bengang. Sedangkan masalahnya adalah usaha dia tu tak melayakkan pun untuk dia nak dapat. Tak melayakkan langsung dia nak dapat. Dia ingat dia rasa macam, dah betul lah tu kan, dia kata. Kenapa aku masih tak dapat? Sedangkan kalau kita tengok balik, kalaulah dia ada guru, kalau you all berkesempatan hadir kelas saya, anda akan rasa memang patutlah marketing aku macam ni. Patutlah aku tak dapat. Sebab aku tak buat apa yang aku patut buat. Anda patut buat apa yang anda patut buat. Bukan anda buat saja macam tu je. Benda yang anda, itulah masalahnya. Anda banyak sangat. Bila anda pergi kelas saya nanti, anda akan dapati rupanya ada banyak perkara yang anda tak tahu, yang anda tak tahu. You tak tahu sebenarnya. Okay? Anda nak capai banyak benda tapi anda tak buat perkara yang sebenar-benarnya. Kalau anda buat perkara tu, itulah yang sebenarnya melayakkan anda akan miliki banyak perkara. Dunia ni tak berhutang apa-apa dengan anda. Anda yang berhutang dalam hidup anda. Anda yang tak buat sesuatu yang sebenarnya melayakkan anda untuk layak dapat benda tu. Jadi saya nak hari ni, apa yang anda kena buat? All the conclusion adalah stop. Saya nak anda stop buat perkara yang bagi alasan. Stop untuk bagi banyak sangat diskaun kepada diri anda. Anda rasa macam, Allah, aku ni tak boleh, aku ni tak layak, aku ni susah lah, payah lah. No. Stop untuk underestimate diri anda. Stop untuk memandang rendah kemampuan diri anda juga sebenarnya. Itulah yang saya nak anda capai. Itulah benda yang saya nak berlaku dan saya nak ianya berubah dalam hidup anda. Boleh ke boleh ni? Okay, dan insyaAllah bagi yang akan jumpa saya dalam kelas, kita akan jumpa anda nanti di RPM, Roket Pemasaran Momentum, nak tarik pelanggan 2020. Hopefully banyak perkara yang saya nak share pada anda boleh menyebabkan mindset anda berubah 360 dan menyebabkan anda akan capai banyak perkara dalam hidup, insyaAllah. Saya mendoakan kejayaan anda. Saya mendoakan hidup anda akan berubah, mentaliti anda akan berubah. Saya mendoakan juga yang anda akan consistently, akan sentiasa belajar. Anda akan sentiasa buat je dan anda akan beroleh banyak kejayaan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.